بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا الله ya Tuhan kami, Kau lapangkanlah dada kami. Wayassir lana umurana, Kau permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, Kau bukakanlah simpulan lidah kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita menyambung pengajian kita sebelum ini. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung beberapa adab-adab berkaitan dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jadi kitab yang kita pakai ialah kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Imam Nawawi mengarang kitab ini menceritakan beberapa perkara, hal ehwal ataupun hukum hakam, adab-adab berkaitan dengan Quran. Maka adab yang seterusnya yang ingin kita bincangkan adalah kata Imam Nawawi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Jadi telah berkata pengarang kitab ini, disunatkan bahawa ia membaca Al-Quran di dalam keadaan suci. Maka sebelum ini kita telah bincangkan antara adab yang perlu orang nak baca Quran. Antara adabnya ialah khusyuk, rendah diri. Kemudian antaranya lagi bersihkan mulut, iaitu dengan bersugi. Maka kata Imam Nawawi, antara adab untuk orang yang baca Quran ialah dia sunatkan membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Maka di sini kita kena bezakan, kena faham apa beza antara orang yang baca Quran dan orang yang menanggung dan memegang al-mushaf Quran. Maka itu dua hukum yang berbeza. Maka dalam kitab ini Imam Nawawi kata antara adab kita membaca Al-Quran adalah disunatkan dalam keadaan wudu ataupun bersuci, wudu. Baik. Jadi kalau orang itu berwudu, orang itu baca Quran, contohnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ataupun tuan-tuan, puan-puan baca Quran. Baca Quran dalam kereta. Maka ataupun baca Quran saja secara hafazan, baca Al-Fatihah secara hafazan. Tanpa kita panggil tanpa memegang Quran, tanpa ada kaitan dengan Quran, maka sunat kita berwudu. Baca Al-Quran itu sunat berwudu. Kemudian kata Imam Nawawi, maka jika ia membacanya dalam keadaan berhadas kecil, haruslah hukumnya dengan ijma' ulama'. Maka kalau orang itu baca Quran tak ada wudu, ini cerita tentang orang yang baca Quran. Maka kalau orang itu baca Quran tanpa wudu, maka kata Imam Nawawi harus dia baca Quran. Kemudian Imam Nawawi bawa datang perkataan Al-Imam Haramain. Apa kata Imam Haramain? Dan ia tidak dikatakan telah melakukan perkara yang makruh, bahkan dikatakan bahawa ia meninggalkan bagi yang afdal jua. Maka kata Imam Haramain, kalau orang itu nak baca Quran, tapi kita ulang balik, ini masalah baca Quran. Adapun memegang Al-Quran dan menanggung Al-Quran, dia ada hukum yang berbeza. Baca Al-Quran kata Imam Nawawi sunat dia berwudu. Kemudian kata Imam Haramain, kalau orang itu baca Quran tanpa wudu, maka dia tidak makruh, cumanya tak afdal sahaja. Apa maksud tak afdal? Maksudnya tidak dapat pahala yang lebih. Baik. Adapun hukum berkaitan pegang Al-Quran, pegang mushaf Al-Quran, kita kena mendalami sedikit.
Adapun orang yang menanggung Al-Quran, orang yang menanggung memegang mushaf Al-Quran, kita kena faham apakah itu mushaf. Baik, ada mushaf yang dia panggil mushaf ini, kalau terjemahan kita ialah buku ataupun kitab. Adapun kalau kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran, buku Al-Quran, kita kena faham ada mushaf, ada buku Quran, Al-Quran yang full, kita panggil sepenuhnya Al-Quran. Tapi ada juga zaman kita sekarang ni dia terjemahan Al-Quran, maka hukum dia berbeza. Maka kalau kita pegang yang memang Quran, bukan terjemahan ataupun tafsir Quran, maka hukum dia wajib memegang dan menanggungnya dengan wudu. Tidak boleh, tak ada wudu tak boleh. Maka haram kalau kita pegangan dia tanpa wudu. Maka itu kalau Quran. Adapun sekarang ada terjemahan ataupun tafsir, maka kata para ulama, jikalaulah terjemahan itu lebih daripada, contohnya ada terjemahan bahasa Melayu, maka jikalaulah kalimah bahasa Melayu itu lebih, kiraannya lebih daripada ayat Al-Quran yang ada dalam Quran itu, maka boleh dia pegang Al-Quran itu tanpa wudu. Kerana apa? Kerana itu bukan Al-Quran, itu adalah terjemahan. Maka kita kena faham Al-Quran tu apa. Baik, sama juga timbul persoalan, kalau orang zaman sekarang dah tak pegang dah Quran, orang baca Quran sekarang tak tengok Quran dah. Quran ni kadang-kadang dah berabuk dah atas kat rak buku, dah berabuk, letak dalam kereta pun berabuk, letak atas meja pun berabuk. Sebab apa? Sebab orang sekarang pakai telefon. Betul. Jadi orang download aplikasi Quran. Maka adakah kita wajib pegang aplikasi Quran itu, telefon itu dengan wudu? Sebab itulah saya sebutkan tadi, kita kena faham apakah itu mushaf Al-Quran. Maka antara fatwa-fatwa ulama kontemporari, dia kata antaranya mengatakan telefon yang kita panggil aplikasi Quran yang ada dalam telefon itu, maka persoalannya adakah dia itu mushaf. Maka kata para ulama, mushaf tu apa? Mushaf itu ialah buku ataupun kitab yang dicetak untuk Al-Quran yang dibaca dan dipelajari. Maka adapun telefon itu dia telefon adalah telefon. Itu bahasa kita. Maka telefon itu dia bukan mushaf. Tak kira lah kita download game ke, download Quran ke, download azan ke, download buku ke, download kitab ke, maka dia tetap telefon. Dia tidak namakan Quran walaupun aplikasi Quran dibuka. Maka kalau orang yang baca Quran menggunakan telefon tidak ada wuduk, maka tidak mengapa, kerana telefon itu bukan mushaf. Maka kita kena faham di situ. Maka di sini Imam Nawawi nak menyatakan adalah adab orang yang nak baca. Adapun orang yang baca Quran, maka mestilah sunat sahaja dia berwuduk. Jikalau tidak ada wuduk, maka kata Imam Haramain, tidak afdal, maksudnya tidak dapat pahala yang lebih. Baik, itu masalah yang pertama ataupun adab yang pertama, kata Imam Nawawi. Adapun orang yang berjunub dan perempuan yang haid, maka haramlah ke atas kedua-duanya membaca Al-Quran, sama ada satu ayat atau kurang daripadanya. Maka Imam Nawawi kata lagi, Imam Nawawi bawa datang lagi, antara adab orang nak baca Quran, maka mestilah bersih daripada, suci daripada hadas besar. Tadi kita dah sebut sunat orang itu suci daripada hadas kecil, dengan makna dia kena ada wuduk. Adapun hadas besar, wajib dia kena bersuci untuk dia baca Quran. Maka kalau orang itu berhadas besar, orang itu belum mandi wajib, orang itu sedang berjunub, perempuan itu sedang haid, maka haram dia baca Quran. Maka di sinilah kata Imam Nawawi, sama ada satu ayat ataupun kurang daripada ayat. Contohnya apa? Contohnya orang perempuan. Tapi sebelum kita nak pergi lebih dalam lagi, kita kena faham dulu apakah perkara yang menyebabkan orang itu berhadas besar. Maka kata para ulama fiqh, ada 6 perkara. Dalam mazhab Syafi'i ada 6 perkara yang menyebabkan orang itu berhadas besar.
3 berkongsi laki dan perempuan, 3 lagi khusus untuk perempuan. Yang pertama iaitu minta maaf disebutkan namanya adalah bersetubuh. Bersetubuh laki dan perempuan walaupun belum keluar air mani, maka bersetubuh itu walaupun belum keluar air mani lagi, maka dia wajib mandi. Dalam bahasa lain, dalam istilah lain kita panggil mandi wajib ataupun mandi junub ataupun mandi hadas besar. Maka itu semua istilah sahaja, benda yang sama. Sebab kadang-kadang ada orang keliru. Dia tanya kan, sebab saya pernah dapat soalan, dia tanya, dia keliru, apa beza mandi junub dengan mandi hadas besar? Dia kata apa beza mandi junub dengan mandi wajib? Jawapannya sama sahaja, itu istilah. Macam kita lah, ambil air semayang, ambil wuduk, sama je, nama je lain. Mengangkat hadas kecil. Baik, maka di sini kata Imam Nawawi, maka kata para ulama, yang pertama perkara yang menyebabkan orang itu berhadas besar ataupun dia kena mandi wajib iaitu bersetubuh. Yang kedua iaitu keluar air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kiralah sama ada dalam keadaan berangan ke, mengelamun ke, sengaja ke atau tidak sengaja, maka wajib dia mandi wajib. Maka dia panggil berhadas besar. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah mati. Maka kalau orang itu mati, dia wajib dimandikan. Sebab itulah orang mati kita mandikan jenazah, betul? Sebab mandi jenazah itu adalah mandi wajib. Tapi wajib tu jatuh kepada orang kita panggil waris lah, fardu kifayah. Maka kata apa tadi? Maka orang yang meninggal dunia dia wajib dimandikan kerana dia sedang berhadas besar. Cumanya timbul persoalan, kalau orang hidup bolehlah dia mandi wajib niat sendiri. Tapi kalau orang mati, siapa nak niatkan? Itu yang dia kejut tu, bro, bangun bro, niat. Mana boleh kan member tu bangun, semua lagi. Baik, jadi nak ceritanya, kalau orang mati dia wajib mandi kerana mati itu adalah salah satu sebab hadas besar. Maka orang yang hidup yang memandikannya lah yang kena niat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seorang sahaja niat. Yang kedua, pendapat kedua kata semua orang kena niat. Maka kita pilihlah pendapat yang mana, maka orang yang mandikan itulah yang kena niat. Maka itu 3 perkara yang menyebabkan hadas besar. Ada pada lelaki dan ada juga pada perempuan. Yang keempat ialah orang perempuan yang keluar haid. Yang kelima ialah orang perempuan yang keluar darah nifas. Yang keenam akhir sekali ialah orang perempuan yang beranak, ataupun bahasa kita panggil bersalin. Maka kalau orang perempuan yang bersalin, beranak, keluar anak ataupun keluar, tak kiralah keluar janin, maka dia wajib mandi. Kerana keluar janin daripada rahim itu, dia wajib mandi, dipanggil wiladah. Contohnya orang gugur, dia tak keluar anak tapi dia keluar janin, maka dia wajib mandi. Kerana itu dia panggil wiladah, dia beranak, keluar janin daripada rahim dia. Baik, maka 6 perkara ini kata Imam Nawawi, kalaulah orang yang ada 6 perkara ini, maka dia dinamakan hadas besar. Maka bila orang itu berhadas besar, haram dia baca Quran. Tak kiralah sama ada satu ayat full, penuh, ataupun separuh ayat. Contohnya dia sedang berhadas besar, tak kiralah dia baru lepas, contohlah dia baru lepas bersetubuh, tiba-tiba dia kata Alhamdulillah, sedangkan dia niat Alhamdulillah itu sebahagian daripada Al-Quran, betul? Maka dia tahu Alhamdulillah ni ayat Quran, ayat Al-Fatihah. Maka kalaulah dia sebut Alhamdulillah itu dan dia niat Alhamdulillah itu sebahagian daripada Quran, maka haram dia baca. Walaupun dia, sebab apa? Sebab dia anggap dia niat Alhamdulillah itu adalah sebahagian daripada Quran. Baik. Ataupun dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia kata ambil berkat kan? Mana tahu dapat anak soleh kan? Baru lepas, contohlah baru lepas bersama, sedang berhadas besar, ataupun tiba-tiba dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca sampai habis surah Al-Fatihah, konon-konon nak ambil berkat, maka haram hukum dia. Haram kerana dia sedang berhadas besar. Maka orang yang berhadas besar ni dia tidak boleh baca Quran.
Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, walhal dia niat Bismillah itu sebahagian daripada Quran, maka haram juga. Kemudian kata Imam Nawawi, dan haruslah bagi kedua-duanya membaca Al-Quran di dalam hati tanpa berlafaz dengannya, dan harus juga bagi kedua-duanya melihat kepada mushaf dan membacakannya di dalam hati tanpa berlafaz. Baik, jadi kalau orang itu sedang berhadas besar, kemudian dia nampak macam contoh tu, ada frame ayat Quran, dia sedang berhadas besar, contohnya orang perempuan, dia tengok kat frame rumah tu kan, dia datang rumah kawan dia, dia pun tengok. Bila dia tengok, biasanya dia akan terbaca dalam hati, betul? Dia tengok ini surah Qul Huwallah ni, dia pun ikut, dia pun baca dalam hati. Sedangkan dia sedang haid, maka kata Imam Nawawi tidak haram kerana dia baca dalam hati sahaja. Sebab baca dalam hati ini tidak dikira baca, itu adalah lintasan hati sahaja, maka dia tidak ada hukum, dia tidak haram. Baik, sama juga contohnya kadang-kadang zaman sekolah menengah kan, zaman sekolah menengah, budak-budak perempuan ni ada sebahagian dia lemah semangat kan, nanti kejap-kejap histeria, kejap-kejap histeria, lagi-lagi duduk asrama. Orang perempuan duduk asrama histeria. Dia bukan histeria sebab apa? Sebab bila histeria tu pakwa dia datang jenguk, itu yang dia histeria jerit tiap-tiap hari tu. Dia nak panggil pakwa dia je. Yalah, zaman asrama kan pantang ada histeria, budak-budak lelaki penuh kan, penuh kerumun. Jadi nak ceritanya bila orang perempuan dia lemah semangat, dia nak baca ayat kursi, nak baca Qul Huwallah dalam hati, maka tidak ada masalah. Baik, itu yang membaca itu, maka itu kata Imam Nawawi, hukum orang yang baca Quran dalam hati dalam keadaan dia berhadas besar, maka tidak haram. Walaupun dia melihat Al-Quran, contohnya dia melihat ayat Quran, maka tidak haram. Baik, dan telah bersepakat oleh orang-orang Islam, iaitu alim ulama, atas harusnya bertasbih dan bertahlil dan bertahmid dan bertakbir dan berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain daripada zikir-zikir bagi orang yang berjunub dan perempuan yang haid. Maka kata Imam Nawawi, sepakat alim ulama. Apa maksud sepakat? Tiada khilaf, tak ada perselisihan di kalangan ulama. Kalaulah orang itu berzikir dalam keadaan berhadas besar, maka tidak haram, maka hukum dia harus. Maka harus orang itu berzikir. Contohnya dia sedang haid, dia sedang uzur. Orang kata setengah perempuan dia panggil ABC, Allah bagi cuti. Ataupun orang lelaki itu dia baru lepas sedang berhadas besar. Maka bila orang itu berhadas besar, dia nak berzikir. Contohnya macam saya sebutkan tadi, dia ada lemah semangat lah, dia histeria, maka dia nak berzikir Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, maka tidak ada masalah kerana dia berzikir. Maka begitu jugalah kalau orang dia baca Quran tapi dia niat zikir. Contohnya apa? Contohnya banyak. Antaranya kita, contohlah dia sedang berhadas besar, baru bangun tidur, tiba-tiba kawan dia call, ada accident ke, dia pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan itu ayat Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ayat surah Al-Baqarah. Maka bila dia baca itu, dia niat apa? Dia niat zikir, dia niat doa, maka tidak haram. Apa lagi? Contohnya doa naik kenderaan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu juga surah Al-Quran, itu juga sebahagian daripada ayat Quran. Maka kalau orang itu sedang berhadas besar, orang perempuan yang sedang haid ke, sedang uzur ke, orang lelaki yang sedang berhadas besar, dia baca ayat Quran tapi dia niat doa, maka tidak ada masalah, maka tidak haram kata Imam Nawawi. Banyak lagi kata Imam Nawawi, antaranya dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa, tapi doa yang diambil daripada Quran, maka tidak ada masalah. Contohnya lagi Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Quran tapi dia niat sebagai doa. Bismillahirrahmanirrahim, dia niat sebagai doa, maka tidak ada masalah, tidak haram, maka harus kata Imam Nawawi. Maka begitu jugalah sebahagian ulama juga bahas itu. Kalau sebahagian zaman sekarang ni, zaman kita panggil
tahfiz yang apa kita panggil sekarang banyak sekolah tahfiz perempuan. Sekolah tahfiz perempuan. Jadi kadang-kadang budak-budak perempuan ni ada yang uzur sampai 1 bulan tu, kadang-kadang 10 hari, 7 hari, seminggu dia uzur kan. Kadang-kadang paling banyak 15 hari dia uzur. Maka bila dia uzur, mak ayah bayar yuran tapi dia tak masuk kelas. Sebab apa? Sebab tak boleh baca Quran. Maka sebagian ulama mengatakan kalaulah dia mengulang kaji hafazan yang lama dengan niat zikir ketika dia uzur, maka dibolehkan kerana ada kelonggaran dia mengulang Al-Quran. Ialah sebab kalau dia tinggalkan hafalan Quran sampai 10 hari, 15 hari, memang orang kata dia lepak gitu je lah kat asrama kan, kat kelas. Maka dibolehkan untuk orang yang mengulang hafazan Quran. Ya? Dia ada pendapat juga tu. Tapi yang saya pegang ialah mengulang hafazan lama. Sebab dia ada kelonggaran untuk kalau hafazan baru, dia baru kan. Ada hafazan lama kalau tak dijaga maka dia akan hilang. Sedangkan yang wajib bukan baru, yang wajib adalah lama. Macam tu. Baik. Jadi kalau hafazan lama dia wajib jaga. Itu maklumlah, contoh dia hafal juzuk 1 hingga juzuk 5, dia dah hafal. Tiba-tiba dia uzur, maka hafazan lama wajib dia jaga. Maka sebagai ulama yang dia pendapat ni agak ketat sikit, jadi dia nak melonggarkan juga ialah nak menjaga kewajipan hafazan lama tadi tu. Ada hafazan baru tu ada khilaf lagi. Baik. Mana tadi? Okey. Jadi itulah dipanggil kalau orang yang niat berzikir ketika dia berhadas besar maka tidak haram. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, apabila tidak mendapat oleh orang yang berjunub atau orang perempuan yang haid akan air, maka hendaklah ia bertayamum. Ini masalah baru. Maka dia panggil masalah cabang ataupun furu' masail. Maka dalam tadi kita dah bincangkan kalau orang itu berhadas besar, dia nak baca Quran, maka dia haram dia baca Quran kerana dia sedang berhadas besar. Tapi masalah ini ialah contohnya dia nak baca Quran, dia nak solat. Baca Quran dengan solat ni hukum dia samalah. Dia nak solat, dia nak baca Quran tapi tak ada air, maka kata Imam Nawawi dia boleh tayamum. Maka kata para ulama fiqh ada 3 gambaran orang yang tidak ada air. 3 gambaran. Yang pertama iaitu orang yang bermusafir, musafir yang tempat yang tiada air. Tapi kita kena gambarkan musafir ini, biasanya kita kena gambarkan kalau biasanya negara Arab lah. Kalau kat Malaysia ni contoh kita musafir balik kampung, R&R air melimpah-limpah. Tinggal masjid pun air kolah melimpah-limpah kan. Tapi kalau cuba tonton bayangkan kalau pergi, tonton boleh bayangkan kalau biasanya pergi Mekah Madinah, jarak 5 jam contohlah. Macam saya belajar di Mesir pun perjalanan padang pasir. Maka kalau contoh jarak Mekah Madinah, perjalanan 5 jam naik bas, mana ada R&R betul. Kadang-kadang kita tengok kering kontang je. Itu pun kalau nak buang air, cakap dengan driver tu, saya nak buang air lah, dia berhenti tepi pada pasir tu, dia suruh berak belakang batu tu kan. Itu nak cerita tak ada air, tak ada R&R. Jadi nak cerita begitulah contohnya kita bermusafir di kawasan yang tiada air, maka tiba-tiba takdir Tuhan kita berhadas besar. Tak kiralah, kadang-kadang hadas besar ni ada banyak sebab. Jadi bila keluar sahaja berhadas besar, maka kita nak mandi wajib. Bila nak mandi wajib tak ada air, maka kata Imam Nawawi boleh tayamum. Itu yang pertama, gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua iaitu orang yang terlalu sejuk. Contohnya dia duduk negara apa yang minus 10, minus 20, musim salji kan, musim sejuk. Nak ambil air macam mana? Nak kena air pun dah sakit. Kadang-kadang tak perlu sampai minus. Saya pernah duduklah, saya pernah ziarah. Kadang-kadang kami kat Mesir, tapi Mesir dia ada heater. Contoh saya pernah ziarah adik saya di Syria. Sana ada masalah air panas, memang susah dapat. Jadi bila dia punya sejuk tu boleh cecah sampai minus 2, 3. Air tu kita nak mandi pun tak sanggup. Memang tak sanggup. Nak buang air besar pun tak sanggup. Tapi terpaksa jugalah. Jadi bila kita nak mandi wajib, maka kita fikir banyak kali, boleh menyebabkan tulang belakang ni sakit. Sebahagian doktor sebab saya pernah
pengalaman makcik saya. Dia dulu dia belajar di negara Arab lah. Bila dia sedang mengandung tu, mungkin orang Melayu ni kerap mandi. Bila dia mengandung tu mungkin dia kerap mandi, jadi tulang belakang dia reput kerana kerap sangat mandi. Tulang belakang dia reput, maka 50-50 lah masa dia nak hidup tu. Jadi balik Malaysia, bedah, potong tulang belakang tu. Nak ceritanya sebab terlalu sejuk. Bila terlalu sejuk ni memang tak tahan. Jadi bila terlalu sejuk, kita diberi kelonggaran untuk tayamum. Maka di sinilah kita nak apply hukum tu. Kata Imam Nawawi, kalau orang itu berhadas besar, dia nak solat, dia nak mandi, maka dia boleh tayamum. Yang ketiga iaitu orang yang sakit. Orang sakit yang tidak boleh kena air. Contohnya dia ada melecur ke, tak boleh kena air ke, apa saja keadaan, maka dia tidak boleh kena air. Maka dia dibenarkan tayamum untuk berhadas besar, untuk mengangkat hadas besar, menggantikan mandi wajib dia. Tapi macam mana nak mandi wajib guna tayamum? Tu ada orang tanya tu. Macam mana nak mandi wajib guna tayamum? Kalau kita mandi wajib kan jiwa satu badan. Habis kalau tayamum guling-guling atas tanah. Itu yang dia kata, tanggal baju guling-guling atas tanah. Kalau macam tu tak, itu jadi orang lain tu. Baik. Jadi kalau orang berhadas besar, dia nak mandi wajib, maka dia tayamum seperti biasa. Apa maksudnya? Maka kaifiat tayamum seperti biasalah. Dia mencari tanah yang bersih, mencari debu tanah yang bersih, kemudian dia tepuklah, kemudian dia sapu ke muka, kemudian dia tepuk yang baru, bersihkan yang musta'mal tu, kemudian dia tepuk yang baru, kemudian sapu di tangan kanan dan kiri. Maka bila orang itu bertayamum, maka terangkatlah hadas besar dia kerana dia ada kelonggaran, kata Imam Nawawi. Di sinilah Imam Nawawi kata, apabila tidak dapat orang itu menggunakan air, maka hendaklah ia bertayamum. Baik. Maka itu masalah kalau orang yang tidak ada air, maka Imam Nawawi pun bawa datang hukum yang seterusnya. Adapun jika orang yang berjunub itu tidak mendapat air dan tanah, maka bolehlah ia bersembahyang. Baik. Kata Imam Nawawi, ini masalah yang seterusnya. Tadi masalah orang itu nak baca Quran, dia nak solat tapi tak ada air. Tadi kita dah sebutkan ada 3 gambaran tak ada air. Yang pertama, dia musafir di tempat yang tidak ada air. Yang kedua, kerana terlalu sejuk. Yang ketiga, kerana dia sakit yang tidak boleh kena air. Maka dia boleh gantikan air itu, mandi wajib itu, dengan tayamum. Maka dia boleh gantikan mandi wajib itu dengan tayamum. Maka Imam Nawawi bawa datang masalah yang seterusnya. Adapun orang yang berjunub itu tidak mendapat air dan tanah. Ini masalah dalam bab fiqh dia panggil faqidut tahurain, orang yang tidak ada 2 alat bersuci. Maka contohlah dia dalam keadaan berhadas besar, kemudian dia nak mandi wajib tapi tak ada air, tak ada tanah. Sebab apa? Sebab kalau tak mandi wajib, maka dia tidak boleh baca Quran, dia tidak boleh solat. Betul? Contohnya waktu bila saya biasanya buat gambaran ialah contoh orang naik kapal terbang. Kadang-kadang bila kita satu perjalanan tu, ada yang makan masa sehingga 13 jam, 15 jam, transit 2 jam. Jadi transit 2 jam tu okey lagi. Kadang-kadang transit sejam, tak sempat. Transit sejam setengah, berlari-lari nak ke pintu gate. Jadi tak sempat nak mengangkat hadas besar. Jadi dalam perjalanan 13 jam, 15 jam, kena pula time zone. Kita lawan time zone kan. Langkah time zone. Ada yang contohnya macam kami belajar di Mesir, nak balik Malaysia, perjalanan dalam kapal terbang 15 jam, 4 jam transit 2 jam, 2 jam tak sempat. Tu sempat buang air besar je. Lepas tu dah naik balik gate. Jadi lepas tu 8 jam setengah pula nak ke Malaysia, Qatar ke Malaysia contoh. Jadi perjalanan itu 15 jam, lepas tu potong pula time zone 6 jam. Time zone potong 6 jam. Jadi kadang-kadang dah hampir 20 ke 24 jam dah kita orang terpaksa tinggalkan solat. Dia bukan terpaksa, dia panggil akan melalui beberapa waktu solat. Biasanya akan melalui ke 3 atau 4 waktu solat. Bila 3-4 waktu solat, ini contoh lah, bukan berlaku pada saya, ini contoh. Contohnya orang itu sedang berhadas besar tapi tak ada air dan tanah. Takkanlah ke atas tu nak mandi wajib kan?
Nak mandi wajib memang pramugari marah lah. Nak buang air pun, guna air pun pramugari dah marah. Kemudian nak guna tanah, mana nak cari tanah dalam flight, mana nak cari tanah. Baik, jadi masalah ini dia panggil faqidut tahurain. Maka orang yang tidak ada air dan tanah, dia nak solat, dia nak baca Quran contohnya, terutamanya nak solat lah, tapi dia tidak boleh tinggalkan solat. Contoh naik kapal terbang, macam saya sebutkan tadi, dia naik kapal terbang, dia akan dia akan melalui beberapa waktu solat, Zuhur, Asar, Maghrib. Dia tak boleh tinggalkan solat. Kalau dia tinggalkan solat dengan sengaja, hukum dia haram. Sebab itu bila orang naik kapal terbang, sebahagiannya dia kata, alah tak apalah, balik rumah nanti aku qada lah 5-5. Dia kata, mana boleh, haram hukum dia. Mana boleh kita tinggalkan solat dengan sengaja. Kata para ulama, satu keadaan sahaja orang yang boleh tinggalkan solat, iaitu orang gila, ataupun dia panggil tiada akal. Maka kalau orang itu tiada akal disebabkan dia pengsan, koma, gila, maka dia boleh tinggalkan solat. Adapun orang naik kapal terbang, dia bukan hilang akal, dia cuma tidak ada kita panggil tidak ada kemudahan sahaja. Maka kalau orang itu solat, dia macam saya sebut tadi, melangkaui solat Zuhur, penerbangan dia akan lalu solat Zuhur, solat Asar, waktu Asar, Maghrib, sampai Malaysia, mendarat kat Malaysia Isyak. Maka 4 solat ini dia tidak boleh tinggalkan. Maka ini masalah ni, kata Imam Nawawi, kat sinilah Imam Nawawi jawab, maka bolehlah ia bersembahyang kerana memelihara kehormatan waktu mengikut sekadar kemampuannya. Maka bila orang dalam kapal terbang, contohnya dia tidak ada wuduk, ialah nak ambil wuduk. Biasanya kita kalau naik kapal terbang, ada orang kata kat saya, tak apalah ustaz, jagalah wuduk tu. Itu kalau jaga. Kalau dah 12 jam atas dalam kapal terbang, biasanya confirm tertidur kan. Itu belum cerita duk pegang pramugari lagi. Itu dah batal wuduk juga. Jadi bila kita buat perkara yang batalkan wuduk, maka kita nak solat, kita tak cukup syarat sah. Maka di sinilah kata Imam Nawawi, dia boleh solat hormat waktu. Dia solat hormat waktu mengikut sekadar kemampuannya. Apa maksud mengikut sekadar kemampuannya? Contohnya dia nak ambil wuduk, tak boleh, nanti pramugari marah, habis basah. Kemudian antara syarat sah lagi, dia nak menghadap kiblat. Kapal terbang kat sini, kiblat belah belakang, takkan dia kata pilot adjust sikit menghadap kiblat, mana boleh kan. Jadi bila dia tak boleh, dia tak dapat nak ambil wuduk, dia tak dapat nak menghadap kiblat, maka kata Imam Nawawi, dia kena solat hormat waktu sekadar kemampuan. Apa maksud sekadar kemampuan? Katakanlah dia mampu duduk, solat duduk, menghadap straight, kiblat belakang, kiblat tepi, dia tidak boleh ambil wuduk, maka dia solat juga. Nanti bila dia dah sampai destinasi, dah sampai rumah, dia wajib qada. Itulah maksud solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni maksud dia solatlah sekadar kemampuannya. Maka bila dia sampai di destinasi, sampai di rumahnya, dia perlu solat sempurna balik, iaitu solat qada. Maka orang pun tanya lagi, habis tu baik tak payah solat, dah kena qada. Betul tak? Kenapa nak kena solat hormat waktu sedangkan kena qada balik nanti? Jawabnya mudah saja. Jawabnya, kalaulah takdir Tuhan tengah-tengah kapal terbang tu menjunam, mati contoh, maka dia tiada hutang. Tapi bukan kapal terbang saya lah, kapal terbang orang lain contoh. Maka kalau dia kita panggil, kalau dalam perjalanan dia sudah solat hormat waktu, dia dah solat hormat waktu, takdir Tuhan dia meninggal, tak kiralah meninggal atas cara sekalipun, okey baik, jadi bila dia meninggal maka dia tiada hutang. Tapi kalau orang tu belum solat hormat waktu, sebab dia kata nanti dia nak qada balik rumah, takdir Tuhan dia meninggal, maka dia hutang dengan Tuhan, iaitu solat tadi tu. Faham-fahamlah kalau hutang solat, maka apakah balasannya. Maka itulah kata para ulama, kenapakah kita kena solat hormat waktu. Maka di sinilah kata Imam Nawawi, kalau orang yang tiada kemampuan, tidak ada air, tak ada tanah nak ambil wuduk, kemudian tak cukup syarat sah solatnya, maka dia boleh solat hormat waktu. Allah Subhanahu wa taala alam. Maka itulah dia panggil beberapa adab berkaitan dengan membaca Quran dan juga solat. Allah Subhanahu wa taala alam. Kalau contoh, kalau macam Kelantan, Saudi ada lah waktu solat kan. Tapi kalau contoh flight lain, contoh kat China, dia tak ada waktu solat. Kita nak tahu waktu
solat bila. Faham? Macam mana nak solat hormati waktu? Macam mana kita tak tahu masa solat bila? Baik. Kalau ni sebenarnya lebih kepada pengalaman. Sebab soalan tu dia berdasarkan pengalaman kan. Baik. Kalau contoh saya nak sebutkan tadi, antaranya Saudi Airline, tapi Saudi Airline tak semua kapal terbang dia ada tempat solat. Macam orang persoalkan boleh je nak ambil wuduk guna air botol spray. Boleh, tapi masalah kiblat tak boleh kita nak ikut syarat. Sebab macam saya sebutkan tadi, kadang-kadang kiblat bila kita solat atas kerusi kan, kiblat kat belakang, kiblat di tepi. Baik, Saudi Airline ada sebahagian kapal dia ada ruangan solat. Tapi kalau dah 300 orang sebahagian nak solat memang susah lah. Baik, dan tak semua kapal terbang ada tempat solat. Itu satu. Ada pun masalah waktu solat, itu sebenarnya dia kena cari sendiri. Macam tadi, kalau Qatar, kalau kapal terbang, kita panggil kapal terbang Arab lah. Biasanya kapal terbang Arab dia akan sediakan waktu solat kat monitor dia kan. Itu pun kadang-kadang waktu solat tempatan banyak dia bagi tu. Waktu solat Qatar, saya pun tak tahulah waktu solat mungkin dia bagi. Baik, katakanlah dia bagi juga waktu solat, maka kita boleh baca. Ada pun contoh naik China, macam baru ni saya naik Shenzhen Airline, maka kapal terbang ataupun naik Jepun tak kira lah kapal terbang yang non-Islam, non ni kan. Nak panggil apa, non-Muslim. Nak cakap kapal terbang kapi macam pelik pula. Baik, kapal terbang begitu, maka dia lebih pada pengalaman. Maksudnya kita kena tengok matahari tu sendiri. Mungkin kita boleh buat research ke, boleh buat research boleh buat kajian sendiri kat apps ke, kat Google ke. Sekarang zaman ChatGPT lagi mudah. Tulis je ChatGPT, dia jawab. Kadang-kadang sebahagian orang yakin pula kata-kata ChatGPT kan. ChatGPT, kadang-kadang saya pun rujuk ChatGPT. Bukan berkaitan hukum lah, kadang-kadang berkaitan maklumat-maklumat yang mudah didapat kan. Jadi nak ceritanya kena buat kajian sendiri. Tapi pengalaman yang lepas, contohnya saya macam naik Shenzhen, kita tengok, sebab kebetulan waktu saya nak naik tu dia dah Zuhur. Jadi saya agak dia dah masuk waktu Zuhur. Jadi kita solat hormat waktu jamak takdim. Faham? Jamak takdim, tapi solat hormat waktu. Sebab masa kita naik tu dia dah aplikasi tu dah bunyi dah azan. Macam itulah. Dia sebenarnya kalau kaji sendiri dia sebenarnya tak susah pun. Tapi sebabkan sekarang saya tak ada masa, jadi saya susah nak sebut. Cumanya kadang-kadang waktu Malaysia ni sedikit berbeza dengan waktu Malaysia je. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya kan zaman Malaysia Semenanjung ni dia ada tukar jam, betul tak? Kalau tuan-tuan ingat dia ada tukar jam. Sebenarnya waktu Zuhur biasa sepatutnya standard berapa? Antara 11.50 ke 12.30, itu standard. Kalau pergi China ke 11.30 ke 12. Tapi kenapa Malaysia masuk pukul 1? Tu tuan-tuan kena semak balik lah perubahan waktu Malaysia. Sebenarnya tak susah pun untuk cek balik waktu Zuhur dengan Asar tu, Maghrib. Sebenarnya lebih kurang je dia punya waktu. Contoh macam China, Thailand, lebih kurang je waktu masuk dia. Kalau kita cek betul-betul. Cuma Malaysia je pelik sikit. Waktu orang pelik, kenapa Zuhur kat luar negara pukul 12 lah, Malaysia pukul 1? Sebab Malaysia kan Semenanjung pernah ubah jam, betul tak? Tu tuan-tuan kena cek balik lah. Pernah perubahan jam zaman Mahathir tu. Tu saya tak hidup lagi zaman tu. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika wal asr innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.